Bila kamu jadi Nabi, kamu tak sepatut kamu rasa terbeban dengan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah pada kamu. Tanggungjawab ni maksudnya faradallah, yang difardukan oleh Allah pada kita. Dalam hidup kita ni, benda yang difardukan oleh Allah pada kita, kita jangan rasa beban. Allah fardukan kita tutup aurat. Jangan kita rasa beban. Jangan kata-kata Allah ni menyusahkan je. Kita sebut demikian. Na'udzubillah min dzalik. Setiap benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada seorang ini qadaran maqdura. Allah telah membahagikan sekadar mana orang ni sesuai, sebanyak mana bebanan dia, sebanyak mana yang dia mampu tanggung dalam bebanan ini, dengan tujuan apa dia? Nak suruh kamu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam dia ajar, kamu jaga Allah, ihfazillah yahfazka. Allah akan jaga kamu. Allah sebut dah, in tansurullah yansurukum. Kalau sekiranya kamu tolong agama Allah, aku balas balik pada kamu dengan aku tolong kamu. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah, kerana petang ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tafsir ayat yang ke-38 daripada surah Al-Ahzab yang kita belajar ini. Tuan-tuan boleh memiliki kitab ini, kitab yang kita sebut Azmatul Suratul Ahzab, kehebatan dan kebesaran ataupun hebatnya surah Al-Ahzab. Dan pada petang ini kita sampai pada ayat yang ke-38 daripada surah Al-Ahzab ini, di mana pada muka surat yang 107 daripada kitab yang kita belajar ini, ayat yang cerita pada di kitanya ayat ni lah. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim. Tiga ayat ni merupakan ayat yang kita nak belajar pada saat ininya. Ayat di mana Allah sambung cerita tentang mengenai perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekas kepada isteri pada anak angkatnya Zaid bin Harisah. Ini cerita tentang mengenai, sebelum daripada ininya kita belajar daripada ayat yang ke-37 dahulunya. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa istaqulu lil ladzina an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Allah cerita demikian. Allah lah yang layak untuk kamu rasa takut. Dalam cerita bab mengenai rumah tangga ni, ada di kalangan umat manusia ni dia rasa takut kepada sesama mereka.
Sama takut seorang isteri takut sangat dengan suami dia. Suami takut pada isteri. Pun ada juga. Tapi lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wallahu ahaqqu an takhshah. Yang kamu patut takut ialah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya kamu takut dalam hidup kamu. Hari ini kita sambung pada ayat yang ni. Maka na'alan nabi. Ayatnya maka na'alan nabi, dan tidak adalah satu benda yang ke atas nabi ni min harajin, dia rasa berat pada diri dia. Berat ditanggung oleh nabi. Bila dia jadi tanggung? Fima faradallahu lah. Di mana apa yang telah difardukan oleh Allah kepada dia. Nabi ni dia tak rasa berat, satu tanggungjawab. Bila sepatutnya tidak menjadi rasa beban pada nabi-nabi. Bila kamu jadi nabi, kamu tak sepatut kamu rasa terbeban dengan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah pada kamu. Tanggungjawab ni maksudnya faradallah, yang difardukan oleh Allah pada kita. Yang dipertanggungjawab oleh Allah kepada dalam hidup kita ni. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Yang demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang telah berlaku juga kepada nabi-nabi sebelum daripada kamu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut menjadi sunnatullah dah pada nabi-nabi sebelum daripada ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tentukan satu perkara dalam hidup nabi-nabi ini, dia tak jadi berat pada dia untuk melaksanakan perintah Allah. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ingatlah setiap perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah pada masa saat yang berlakunya tersebut. Ni kita kena faham ayat yang Allah cerita pada kitanya ialah nabi-nabi ni bila dia difardukan oleh Allah dengan tanggungjawab tertentu dalam hidup nabi ni, tanggungjawab sama ada pada diri dia, sama ada kepada keluarga dia, sama ada yang disebut dengan masyarakat dia. Allah fardukan pada nabi ni tanggungjawab yang perlu kamu buat. Wahai nabi, sikap kamu kenapa dia? Maka na'alan nabiyyi min haraj. Tidak jadi rasa beban dalam hidup nabi ni bila fima faradallah, di atas apa yang difardukan oleh Allah pada mereka. Nak ajar, kalau nabi pun tak rasa beban, kamu umat nabi, kamu jangan pula kamu rasa terbeban. Ada orang kita kan, dia rasa terbeban kalau tutup aurat. Dia rasa terbeban dalam hidup dia kalau sekiranya dia kena solat. Dia rasa terbeban dalam hidup dia kalau dia kena ikut syariat. Jangan begitulah pada kitanya. Dalam hidup kita ni, benda yang difardukan oleh Allah pada kita, kita jangan rasa beban. Allah fardukan kita tutup aurat. Jangan kita rasa beban. Jangan kata-kata Allah ni menyusahkan je. Kita sebut demikian. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sebut demikian pada kita. Ataupun apa sahaja yang disuruh oleh Allah dalam hidup kita ni, kita kena rasa ringan. Jangan kita rasa berat. Beratlah nak buat yang disuruh oleh Allah. Menyambung silaturahim. Ada setengah di kalangan kita berat. Berat mulut dia nak bagi salam dengan orang yang diputuskan silaturahim. Berat dalam hidup dia. Dia nak apa dia? Dia nak bersedekah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan supaya ni kadang-kadang dalam hidup kita ni datang orang bagi tahu, ni nak buat masjid, ni nak buat rumah anak yatim, ni nak buat rumah orang miskin, ni nak bantu bantuan itu bantuan ni. Dalam hidup dia jadi, kenapa aku je? Kenapa aku je yang kena? Kenapa orang lain tak kena? Dia jadi berat demikian. Jangan demikianlah. Lalu disebut maka ana alan nabi. Tidak patut bagi seorang nabi ni min haraj, dia rasa terbeban. Rasa terbeban apa dia? Fima faradallah, di atas benda yang difardukan oleh Allah. Fardu tadi di antara bebanan yang dirasakan beratnya apa dia? Antaranya takut orang kata. Ni pun satu juga ni. Takut orang kata. Macam bila Rasulullah berkahwin dengan menantu angkat dia ni. Menantu angkat ni. Asalnya isteri kepada Zaid bin Harithah. Tiba-tiba kena kahwin dengan Zainab binti Jahsh, isteri kepada Zaid bin Harithah. Yang menyebabkan di waktu tersebut, di waktu mana nak berlaku perkahwinan ni jadi berat. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ajar Nabi ni bila Allah fardukan pada dia kahwin dengan Zainab binti Jahsh ni, dia tak jadi berat. Tak jadi rasa pada diri dia terbeban. Tak. Sifat orang mukmin ni diajar supaya rasa ringan.
ringan pada diri kita. Kadang-kadang kan kita ni bila berjiran, kita rasa berat je nak bagi pada jiran-jiran kita makanan yang kita masak. Ada juga di kalangan kita demikian. Ada di kalangan kita, dia jadi rasa berat. Kalau sekiranya dia nak tolong orang. Nak tolong orang tu jadi berat. Ini bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin dalam hidup dia kena jadi rasa ringan. Ringan je kita. Bila kita nak tolong kerja-kerja agama, nak buat benda yang disuruh oleh Allah dalam hidup kita, kita jadi rasa mudah. Mudah je pada kita, tak rasa payah dalam hidup kita ni. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ajar demikian. Tak patut kalau ada orang mukmin yang dia rasa berat. Bahkan dia kena rasa ringan. Kerana Nabi itu sendirinya, dia tak rasa terbeban dengan perintah Allah pada dia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sunnatullahi fil ladina khalau min. Bukan kamu je yang kena, wahai Nabi. Bahkan Nabi-Nabi sebelum daripada kamu ini telah ditetapkan oleh Allah begitu. Perang di jalan Allah, misal contohnya. Bila perang di jalan Allah, yang menyebabkan jadi ringan je pada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi sebelum daripada ini perang juga. Bukan kamu seorang. Ya Rasulullah, yang kamu kena perang. Demikian juga dalam menegakkan kalimah Allah. Kalau fikirlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di tempat pendakwah-pendakwah ni kan, kadang-kadang ada setengah-setengah pendakwah dia kata, susah-susah sangat kita berdakwah ni, kita duduk rumah sajalah senang. Dia rasa demikian. Kita jawab balik, duduk rumah pun susah juga. Bila kita berdakwah, kita rasa susah. Tak, sebenarnya kamu kena rasa ringan. Dalam kamu berdakwah, kamu menyebut tentang agama Allah. Dalam hidup kamu, kamu sentiasa dengan agama Allah. Kamu jangan rasa susah, jangan. Tetapi kamu kena rasa ringan. Kalau kita jadi isteri kepada pasangan hidup kita yang hidup dalam keadaan yang bekerja untuk agama Allah, jangan kita rasa berat. Pada diri kita rasa asyik-asyik suami tak ada, asyik-asyik suami kena keluar, asyik-asyik suami kena buat kerja itu. Jangan jadi demikian. Demikian juga bila isteri kita buat kerja dakwah, kita sebagai seorang suami, kita kena rasa ringan. Ringan dalam hidup kita. Alhamdulillah, isteri aku tolong kerja-kerja agama, buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah hidup orang mukmin. Hidup orang mukmin ni, dia jangan rasa beban dengan perintah Allah. Jangan. Kerana bukan kita je yang susah dalam hidup ni. Allah ajar umat Nabi-Nabi sebelum daripada ni, sunnatullahi fil ladina khalau min qab. Sesungguhnya Allah telah jadikan satu cara hidup ini berlaku kepada umat-umat sebelum daripada ini. Nabi-Nabi sebelum daripada ni lalui lebih teruk daripada apa yang kamu lalui dalam hidup kamu ini. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu kena ingat, setiap perintah yang Allah jadikan dalam hidup kamu tu, Allah telah qadarkan dia, Allah telah tetapkan. Maknanya untuk kamu, ada ustaz-ustaz yang dia buat sebuah sekolah tahfiz. Ada ustaz-ustaz sampai 5 buah sekolah tahfiz. Ada ustaz sampai 10 buah sekolah tahfiz yang dia jaga dalam hidup dia. Jangan kita pula kita kata, Allah, ustaz ni kenapa buat beban macam tu? Kenapa dia tanggung benda yang macam tu? Jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa kana amrullahi qadaran. Sesungguhnya ketentuan Allah itu berdasar pada ukuran yang ada pada seorang. Semakin kamu dekat dengan Allah, semakin berat dalam hidup kamu tanggungan. Itu cara demikian. Dalam hidup, bukan sekadar itu, maqdura. Allah tentukan bila masa sukatan itu sesuai untuk kamu laksanakan padanya. Dalam hidup kita ni, kita kena faham konsep dia. Konsep apa dia? Konsep di mana kita ni menanggung perintah Allah. Yang duduk kat rumah, jangan kita ingat bila kita duduk kat rumah, kita tak perlu melaksanakan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja agama. Semua di kalangan kita ni kena ada tanggungjawab. Kena rasa tanggungjawab. Orang tu tanggungjawab dia macam ni, orang ni tanggungjawab macam ni. Jadi Allah SWT sebut, tanggungjawab ni kadang-kadang berbeza-beza. Dia macam main bola lah, senang cerita. Main bola ni, kadang-kadang kita tengok ada yang jadi striker. Kadang-kadang kita tengok ada yang jadi back. Ada yang jadi apa dia? Yang jadi wing. Ada yang duduk posisi berbeza-beza. Posisi berbeza-beza, tapi tujuan sama je. Nak masukkan bola ke dalam gawang lawan, dipanggil demikian. Demikian juga kita, dalam kita melaksanakan perintah Allah. Dalam melaksanakan perintah Allah ni, kadang-kadang posisi berbeza-beza. Kita duduk.
Ada posisi orang kaya, dia duduk pada posisi orang kaya. Posisi orang miskin, dia duduk pada posisi orang miskin. Dia duduk. Kemudian posisi orang yang ada ilmu, dia ada kedudukan dia. Posisi orang yang boleh bercakap, dia berada pada posisi dia. Tujuan apa dia? Tujuan nak masuk gol lawan. Dia panggil demikian. Gol lawan ni apa dia? Biar kita dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah sebut, tiap-tiap yang orang yang berada posisi yang ada ni, semuanya qadaran maqdura. Semuanya wa kana amrullahi qadaran maqdura. Setiap keadaan yang berlaku pada seorang ni, Allah telah tentukan dengan kadar mana yang sesuai untuk diri dia. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Sebab tu Islam larang kita jadi dengki dengan orang. Jangan berdengki dengan orang, jangan. Bila kita tengok orang kaya, jangan ingat kita ni Allah tak bagi nikmat dalam hidup kita. Nikmat dia Allah kayakan dia. Nikmat kita boleh jadi orang yang tak kaya, tapi nikmat kita anak-anak yang ramai. Ada orang yang Allah jadikan dia anak-anak tak ramai, tapi harta benda banyak. Allah jadikan demikian. Ada orang yang dalam hidup dia muka cantik, wajah ada, tapi tak ada jodoh. Ada orang yang muka pecah kapal, senang ceritanya. Muka pecah kapal, tapi jodoh ada je dalam hidup. Allah jadikan dalam hidup dia. Maknanya apa dia? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ni ingat ayat ni. Setiap benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada seorang ini qadaran maqdura. Allah telah bahagikan sekadar mana orang ni sesuai, sebanyak mana bebanan dia, sebanyak mana yang dia mampu tanggung dalam bebanan ini, dengan tujuan apa dia? Nak suruh kamu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baca betul-betul ayat ni para hadirin sekalian. Kalian ulang je ayat yang ke-38 dalam surah Al-Ahzab ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ringkas, tapi makna dia mendalam. Maka na 'alan nabiyyi min haraj fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladina khalau min qabl. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Tidak patut bagi Nabi dan tak sewajar bagi Nabi dia rasa berat dengan ketentuan Allah dalam apa saja urusan dalam hidup dia. Kerana Nabi-Nabi sebelum daripada ni, sunnatullahi fil ladina khalau min qabl. Allah telah sunnahkan Nabi-Nabi sebelum daripada ni pun sama, melalui keadaan-keadaan yang teruk sebelum daripada ni. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Kerana ketentuan Allah ni tentulah yang dia ni telah Allah telah sukat setakat mana untuk kamu tanggung dalam kehidupan kamu. Sebab tu jangan dengki dengan orang, jangan berdendam dengan orang, jangan dalam hidup kita ni rasa gelisah, tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Yang akhirnya kita tenang ke dalam hidup kita? Tak tenang. Tuan-tuan tak akan tenang bila kita hidup dalam keadaan yang kita tak rasa yang dalam hidup kita ni pembahagian Allah yang mencukupi dalam setiap pada seseorang. Ada orang yang Allah bagi kaya dia dalam hidup atas dunia. Bila Allah kayakan dia tu, kita kena ingatlah bahawa tak semestinya kita ni Allah tak kaya. Allah kayakan juga dalam bidang yang lain. Boleh jadi Allah tak kayakan dengan harta, tapi Allah kayakan kita dengan yang disebut dengan anak-anak. Kaya kita dengan ilmu. Kaya kita dengan yang dinamakan dengan sahabat-sahabat yang ramai. Ni kekayaan yang Allah bagi pada kita. Jadi kita tak payah kisahlah terhadap kaya orang itu sendiri. Kerana semua ni dalam posisi masing-masing yang telah dibahagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keadaan seseorang. Kita tengok atas dunia ni kan, dalam hidup kita ni, orang tu kadang-kadang belajar tinggi-tinggi, tapi kerja tak tinggi-tinggi pun. Kerja kat sekadar itu. Allah bagi nikmat dia belajar tinggi, tapi nikmat dia dalam pekerjaan rendah, tak setinggi. Ada orang yang belajar tak sebelah mana pun dalam hidup, belajar tak sekuat mana pun, tapi Allah bagi nikmat dalam dia, rezeki yang banyak, harta benda yang melimpah dalam bidang tertentu pada diri dia. Maknanya gambaran apa dia? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allah bagi pada seorang ni dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ketetapan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu yang membebankan dan berat untuk dilakukan oleh baginda. Begitu juga para nabi yang terdahulu. Ni cara Allah nak sebut. Segala benda yang berlaku dalam hidup kamu Muhammad tidak berat.
Sebagaimana Nabi dahulu yang tak berat. Mereka tidak merasa satu perintah Allah itu sebagai satu bebanan berat untuk dilaksanakan. Mereka tak rasa perintah Allah itu dalam hidup mereka tu nak buat benda-benda yang disuruh Allah tu berat. Tak. Kita ni kan Allah suruh kita tutup aurat. Tutuplah. Payah apanya dalam hidup kita ni tutup aurat. Tapi dalam hidup kita ni kita ada setengah orang dia sebut kalau tutup aurat tak ada kerja, dia sebut demikian. Allahu Akbar. Seolah-olah dengan tutup aurat tu yang menyebabkan dia hilang kerja. Bukan. Hilang kerja tu punca apa dia? Punca kamu tak jaga syariat dalam hidup kamu. Ada orang yang dia berfikiran singkat. Dia fikir, kalaulah aku tak meniaga hari-hari Jumaat macam ni, masa orang ramai ni, orang tengah nak pergi sembahyang Jumaat, aku tak meniaga, tak dapat rezeki dah dia. Akhirnya dia meniaga tak sembahyang Jumaat. Apa nak dia juga. Ada orang yang dia dalam hidup dia kumpul tak keluar zakat. Dia kata kalau keluar zakat habis duit dia. Logiknya dia fikir macam tu. Kalau keluar zakat kurang dah. Padahal 1/40 je daripada harta benda dia tu dia keluar. Sebenarnya yang dia keluar tu pun bukanlah dia menjadikan kekurangan, tetapi dengan dia keluar sikit, dia belanja sikit, dia akan dapat banyak lagi yang Allah bagi pada diri kita. Macam orang yang meniaga kan, dia nampak bila dia spend sikit money dia, duit dia kepada bahagian advertising, misal contohnya dalam iklan dan kempen. Nampak kadang-kadang kita tengok kan orang yang iklan tepi-tepi jalan tu, kita tengok kejap-kejap muka dia. Dekat iklan dekat tepi jalan, dekat jalan-jalan raya. Kita kata banyaknya duit dia boleh buat iklan. Tak, dia bijak. Dia iklan, di sebalik iklan yang dia iklan, katakanlah dia iklan sebanyak 1 juta. Pendapatan dia daripada iklan tersebut, dia dapat lebih kurang 6 juta. Rugi apa dia? Dia tak rugi langsung. Tak rugi pada diri dia. Dia iklan benda yang dia belanja sikit. Macam kita buat contoh Facebook, YouTube, ataupun yang namakan dengan apa dia, dengan Instagram dan sebagainya. Semua dia bagi percuma je prasarana ni. Tapi di sebalik percuma ni, dia untung banyak kan? Dia untung banyak. Dia untung apa dia pada diri dia? Ni iklan-iklan yang keluar ni menambahkan income pada dia. Gitu juga kita dalam hidup kita. Kita belanja sikit je untuk kerja Allah. Belanja sikit je untuk kerja agama. Tapi balasan yang Allah bagi tu banyak dalam hidup kita. Ini ganjaran yang Allah kurnia. Kita ambil masa sikit je untuk solat. 10 minit, 15 minit. Tapi percayalah, rezeki kita ni jadi berkat. Allah jadikan keberkatan. Tapi bila kita tak solat, perhani sekian tak solat, rezeki perhani sekian nak dapat berkat macam mana? Bila kita tinggalkan solat. Demikian juga kita tak tutup aurat. Saya nak sebut ada orang-orang perempuan yang dia dalam keadaan dia ni, dia kata, tak boleh Ustaz, kalau kita tutup aurat, orang tak nak ambil kita bekerja. Kita kena pakai seksi-seksi sikit, baru orang nak ambil kita kerja. Siapa yang ajar kita sebut demikian? Dalam Islam dia ajar, kamu jaga Allah, ihfazillah, yahfazka. Allah akan jaga kamu. Cuba kita belajar dengan dunia ekonomi sekarang ni. Banyak kamu berbelanja untuk kamu beriklan, semakin banyaklah income yang kamu dapat. Itu cara demikian. Demikian juga dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni, bila kita semakin kita laksanakan perintah Allah. Allah suruh dalam hidup kita ni perintah apa dia? Kahwin. Ada orang kata, saya tak nak kahwin Ustaz. Kenapa tak nak kahwin? Kalau saya kahwin, saya kena tanggung bebanan. Saya tanggung orang lain dalam hidup saya. Saya tak nak kahwin lah. Saya takut dengan saya kahwin. Saya tak boleh nak tanggung orang. Maknanya, kamu tak yakin dengan janji Allah. Padahal, bila kamu tanggung orang, lagi banyak rezeki yang kamu dapat. Rezeki yang Allah bagi pada diri kamu. Kerana apa dia? Kerana orang yang kamu kahwin itu tentu Allah tulis rezeki. Kemudian, lepas pada tersebut, kamu dapat anak pula. Anak kamu tu ada rezeki. Tentu ada rezeki dia tersendiri. Cuba tanyalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang rezeki, kaih pagi, makan pagi, kaih petang, makan petang. Kita tengok anak-anak dia doyun-doyun. Akhirnya, asal daripada dia seorang yang biasa kampung, tiba-tiba Allah lonjakkan anak-anak dia jadi orang-orang yang ternama. Punca apa dia? Punca dia yakin dengan janji Allah dalam hidup. Demikian juga kita. Dalam hidup kita ni, kita jangan kita nampak bila kita taat pada perintah Allah, jadi beban dalam hidup kita. Jangan. Tetapi dengan kita taat pada perintah Allah,
lagi banyak kita berbelanja, lagi banyak pendapatan yang kita akan dapat kembali lepas pada ni. Lagi banyak kita, lagi kuat kita hubungan dengan Allah, lagilah Allah akan bagi min haitsu la yahtasib, daripada yang kamu tak jangka-jangka dalam hidup kamu. Ini ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan kamu kena ingat, setiap benda yang Allah jadikan itu Allah telah tentukan. Allah suka dah banyak mana dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Saya sebut pada tuan-tuan lah, saya bangunkan Ma'had Tahfiz ini kan. Saya bangunkan Ma'had Tahfiz ini. Lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang kita bangunkan ini. Bawah tanggungan kita. Bukan RM1, RM2, bukan RM20,000, RM30,000, RM100,000 tiap-tiap bulan yang kita perlukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pemurah, tuan-tuan. Walaupun RM100,000 kita terpaksa berbelanja dalam hidup kita, tiap-tiap bulan. Tapi Allah bagi rezeki itu pada diri kita. Alhamdulillah ada je yang kita boleh bayar. Walaupun kita ni kita bayar tu, kita bayar, nak sebutnya bayaran-bayaran yang kita bayar kepada yang tu, bayar pada ni, gaji staf dan sebagainya, semuanya rezeki yang kita tak jangka-jangka dalam hidup. Ini Allah kurniakan pada diri kita demikian. Yang ni yang kita kena ingat dalam hidup kita. Allah sebut dah, in tansurullah yansurukum. Kalau sekiranya kamu tolong agama Allah, aku balas balik pada kamu dengan aku tolong kamu. Cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita tak tolong agama Allah, kita harap dengan pedrat tulang pak kerak kita ni nak dapat pertolongan Allah, kita nak balas, kita nak tolong balik. Kalau kita tak tolong agama Allah, maksudnya kita tak jaga agama Allah, kita tak ikut syariat Allah dalam hidup kita. Kita ingat tulang pak kerak kita ni kita boleh jaga diri kita. Tak boleh. Tak boleh jaga diri kita, rumah kita, kehidupan kita dan sebagainya tak terjaga. Kerana apa dia? Kerana kita tak jaga Allah. Jaga Allah menyebabkan Allah tolong jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Allah dia guna macam tu. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Faskuruni azkurkum." Bila kamu sebut nama aku akan sebut balik pada diri kamu. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong agama Allah, aku tolong balik pada diri kamu. Allah ajar cara dalam hidup kita tu berbalas, dia panggil. Bukan kata kalau kamu tolong agama aku buat dek je pada kamu. Tak. Allah tak sebut demikian. Bila kamu tolong agama aku, yang surukum, aku akan tolong balas balik pada kamu. Bukan kadar itu, wa yusabbit aqdamakum, dan aku akan tetapkan agama kamu tu tak tergerak. Kamu tak berbolak-balik dah hati kamu dalam hidup kamu dalam masalah beragama ini. Ingat betul-betul ni, wahai orang perempuan yang tak tutup aurat. Tiba-tiba dia tutup aurat. Bila dia tutup aurat, satu hari dia rasa beban dalam hidup dia tutup aurat. Dia kata dia tak dapat kerja dan sebagainya. Tak, bukan dia tak dapat kerja kerana dia tutup aurat. Tak. Tapi Allah uji dia. Allah sedang uji dia. Akhirnya dia buka balik aurat dia untuk dipertontonkan pada orang. Satu kesilapan. Jangan kamu lakukan demikian. Kamu dah dapat dah yang disebut dengan kenikmatan. Allah bagi dah nikmat dalam taat. Allah bagi pada kamu untuk kamu taat. Tiba-tiba kamu undur balik. Kamu buka balik aurat kamu. Kamu nak tunjuk pada orang lain. Misal contoh. Kamu ingat Allah nak jaga ke kamu? Kalau sampai tahap yang sedemikian rupa, Allah tak akan jaga pada diri kamu. Rugi dalam hidup kamu. Bahkan kamu diajar supaya apa dia? Bila kamu dengan agama, kamu semakin kuat dalam hidup kamu. Kamu yakin dengan kehidupan kamu. Ini menunjukkan bagaimana contoh-contoh yang terbaik yang perlu dilakukan dalam kehidupan kamu. Mereka tidak rasa sesuatu perintah Allah itu sebagai satu bebanan berat untuk dilaksanakan. Orang mukmin ni dia tak rasa berat nak melaksanakan perintah Allah. Di samping itu, ayat ini juga merupakan satu bantahan terhadap dakwaan orang-orang munafik. Ayat yang kita baca ni, satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kamu jangan dengar bisikan-bisikan orang munafik. Gosip-gosip orang munafik. Hidup atas dunia ni, orang munafik ni, dia akan cucuk-cucuk diri kamu. Dia akan jadikan diri kamu ni untuk apa dia? Kamu ni jadi dengar suara-suara. Dengar kata-kata yang orang-orang yang munafik yang buat khianat pada kamu. Dia buat khianat macam mana pada diri kamu? Dia akan jadikan diri kamu ni rasa tak bangga dengan Islam. Kamu rasa tak hebat. Kalau kamu ada jenama Islam, kamu tak dibanggai. Tapi kalau kamu boleh guna jenama-jenama
barat, yang tu yang hebat pada mereka tersebut. Mereka buat gambaran sedemikian rupa. Jangan. Kita kena ubah minda di kalangan kita. Bila kita boleh jaga agama, itu jadi hebat. Bila kita tak boleh jaga agama, kita akan hilang kehebatan dalam kehidupan kita. Mereka buatkan majlis tari menari. Mereka buat majlis yang disebut dengan majlis keramaian itu, kerajaan itu. Pakai baju-baju yang konon-kononnya berpuluh-puluh ribu dan beratus-ratus ribu pakaian mereka sebut. Kita jangan buat demikian. Kita buat cara kita, bila kamu boleh menutup aurat, kamu jaga syariat, kamu boleh makan cara beradab, cara Rasulullah. Itu di antara cara untuk menaikkan dan melonjakkan kemuliaan dalam kehidupan kita beragama. Mereka menyatakan bahawa mengahwini isteri kepada bekas hamba ataupun bekas anak angkat baginda itu merupakan suatu yang mengurangkan darjat baginda. Mereka menganggap demikian. Sebagai seorang Nabi yang dimuliakan dan mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah. Orang munafik dia kata, apa barang kahwin dengan menantu angkat? Menantu angkat dia sebut. Patutnya menantu angkat ni kita jagalah. Ni tak kahwin dengan menantu angkat. Ni puak-puak munafik dia ajar demikian. Adapun segala ketetapan Allah itu merupakan satu perintah yang pasti. Kahwin dengan Zainab ni kita belajar sebelum daripada ni. Melalui apa dia? Satu-satu pernikahan yang tidak ada mahar, tidak ada yang disebut dengan akad, kemudian terus mendapat begitu je. Zainab bangga kan? Nak sebutnya tak perlu pada saksi, tak perlu pada itu. Terus dengan Allah dan juga Rasul. Di waktu itu melalui Allah dan juga Rasul. Allah sendiri yang mengahwinkan Rasulullah dengan Zainab tadi. Adapun segala ketetapan Allah itu merupakan satu perintah yang pasti dan tidak dapat ditolak dan dihindari sama sekali. Sekiranya Allah menghendaki sesuatu itu wujud, maka wujudlah ia. Jika Allah tidak menghendaki sesuatu itu wujud ataupun berlaku, maka tidak akan wujud. Semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan perkara demikian. Allah lah yang menentukan pada diri kita ni dan kita jadi ringan bila kita ni mentaati perintah Allah. Jangan dilayan dengan tomahan-tomahan si kafir. Jangan dilayan dengan tomahan-tomahan yang disebut dengan orang munafik. Tetapi jadilah yang disebut dengan mukmin yang benar-benar mentaati perintah Allah di saat mana, dalam keadaan bagaimanapun pada diri kita. Kemudian Allah puji Nabi. Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Dan orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintah Allah. Alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang menyampaikan yang disebut dengan suruhan Allah. Wa yakhshawna, dan dia takut kalau dia tak sampai arahan Allah ini. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak patut kamu takut pada seseorang pun kecuali dalam hidup kamu takut pada Allah. Pada diri kamu. Wa kafa billahi hasiba, memadailah Allah itu sebaik-baik yang menghitung segala amalan yang dilakukan oleh makhluk untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Ayat ni memuji orang-orang yang menyampaikan dan mengembangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan demikian. Insya-Allah kita sambung ayat ni pada pengajian yang akan datang nanti pada ayat yang ke-39 insya-Allah. Kita nak sebutnya biar kita dapat manfaat daripada satu ayat pun tak apa dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan Allah rahmati amalan yang soleh yang kita kerjakan ini. Ini kita dah nak masuk waktu dekat dengan waktu asar. Mudah-mudahan Allah jadikan pada kita kebaikan yang bertambah pada diri kita. Terima kasih walaupun masa sekejap kita belajar ini cukup memadai pada kita untuk kita menjadikan amalan-amalan kita bertambah dalam kehidupan kita ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.